Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video pendek, amat pendek, yang ini 23 saat, di mana secara zahirnya kelihatan seolah-olah Ustaz Muhammad Rizal Azizan menyesatkan orang yang solat malam semata-mata kerana orang itu tidak tidur. Padahal secara zahirnya baguslah solat malam kan? Jadi ayuh kita tonton video tersebut, kemudian saya berikan ulasan dan react. Artinya orang yang tak tidur, semayang sampai tak lena, dia melampau. Dia melampau. Kita katakan dia sesat. Dia sesat. 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 Kan dia sesat. Baiklah, kita sudah pun menontonnya. Ia daripada halaman Facebook Dakwah Sunnah. Namun, jangan tertipu dengan nama Dakwah Sunnah. Page tersebut adalah apa yang menyelisihi sunnah. Nama saja Dakwah Sunnah, tetapi kandungan page FB tersebut adalah apa yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang saya akan mainkan pula video asal. Sebenarnya kuliah Ustaz Muhammad Rizal Azizan itu kuliah penuh, dan kemudiannya telah dipotong pendek-pendek oleh Suara Sunnah. Dan potong pendek tu bukan pendek 23 saat. Macam video yang kita tonton tadi 23 saat, video asal adalah 7 minit 22 saat. Okey, maknanya kuliah penuh Ustaz Ustaz Muhammad Rizal telah dipotong kepada beberapa topik kecil oleh pihak Suara Sunnah supaya dapat tengok mengikut topiknya. Dan topik tentang orang yang solat malam sampai tak tidur tu, video asalnya 7 minit 22 saat. Bukannya 23 saat ya. Jadi ayuh kita tonton. Kemudian sambil menonton tu saya letakkan juga ayat Quran dan hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh Ustaz, supaya kita tahu bahawa apa yang disampaikan oleh Ustaz ada dalilnya, ada rujukannya. Cuma dalam video tu sebagaimana yang Ustaz saya katakan, beliau sebut sebagai secara ringkas sahaja ya. Ayuh kita tonton. Cuma saya nak sebut sikit sebagai semangat sikit ya. Lebih kurang dalam 5 minit sebelum kita tutup dengan beberapa tips supaya saya dan tuan-tuan bermotivasi untuk kita istiqamah. Mudah-mudahan Tuhan merahmati kita. Yang pertama, dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut 112 surah Hud tadi, ayat 112. Tuan-tuan nak istiqamah macam mana? Dalam ayat tu dia sebut, fastaqim kama umirta wa man taba wala tatghaw. Yang pertama, untuk istiqamah, Quran sebut. Tips ni mari daripada Quran. Untuk memperolehi istiqamah, Quran menyatakan jangan melampau. Nombor 1, jangan melampau. Dalam apa urusan pun jangan melampau. Dalam hadis banyak cerita tentang orang melampau. Melampau ni bukan melampau hak jahat ni, melampau dalam kebaikan. Nabi masuk dalam masjid, ni saya sebut ringkaslah pasal hadis-hadis ni semua tuan-tuan hafal lah. Kan? Daripada mengaji daripada rambut hitam sampai rambut putih, sampai daripada tak ada rambut, ada rambut, daripada ada rambut nak pergi tak ada rambut pula. Sebab tu saya sebut ni laju sikitlah supaya tuan-tuan kata hadis-hadis ni dia dah ada dah dalam RAM, cuma kita nak bagi flashback balik je. Nabi masuk dalam masjid, tengok ada tali diikat di antara dua tiang. Nabi tanya, tali apa ni? Depa kata tali Zainab. Satu perempuan nama Zainab. Tali ni tali dia lah. Dia buat apa tali ni? Tali ni dia ikat badan dia. Dia ikat tali tu di tiang, kemudian dia ikat di badan dia. Dia semayang malam. Untuk apa tali ni dia ikat? Supaya bila dia semayang malam, dia mengantuk, dia nak terlena, tali tu menahan dia, menarik dia daripada lena. Tuan-tuan, ini memang kira keramat tu ya. Wali kan? Ini kalau mari cerita kat kampung kita, wali lah kan, cium kaki lah
Kita masuk mana-mana masjid dan Perlis pun tak jumpa lagi orang ikat tali. Zainab ni ikat tali tak bagi lena. Kita diikat untuk lena. Zainab. Nabi kata apa? Wala tatghaw. Jangan melampau. Apa yang Nabi suruh? Nabi kata potong. Bahasa utara kata tertah bang. Nabi masuk, Nabi tengok tali, Nabi tanya tali apa. Setelah Nabi dapat penjelasan, tujuan dibuat tali itu untuk nak tarik badan dia supaya dia tetap berdiri semayang. Nabi kata potong. Potong. Kalau Nabi hidup pada zaman ini, keluar muka depan Facebook, ada seorang lelaki menghalang orang semayang malam, dia tak bagi orang semayang malam, dia suruh potong tali, dia suruh orang lena. Nabi suruh potong. Apa melampau macam ni? Salat dalam keadaan kamu boleh salat, mengantuk pergi tidur. Tuhan tak suruh sampai terang ni, dalam bahasa utara lah, Tuhan tak suruh sampai nak paksa diri, sampai nak melampau-lampau macam ni. Jangan melampau. Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia meletakkan hadis ni di dalam bab apa? Bab larangan melampau. Di dalam kitab dia Riyadhus Salihin ada satu bab larangan melampau. Bab al-iqtisadu fit ta'ah. Tuan-tuan buka Riyadhus Salihin, Al-Imam Nawawi, pokok-pokok yang melampau ni, cuba baca tengok. Nawawi sebut satu bab. Cantik bab tu. Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin. Nawawi tulis al-iqtisad fit ta'ah. Bab bersederhana di dalam ibadah. Antara hadis yang dibawa oleh An-Nawawi, hadis ni. Hadis potong tali. Nabi tak bagi. Sebab itu bila kita pergi semayang, tengok, tuan-tuan pergi i'tikaf, Nabi tidur sebahagian malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Tidur. Bila kita masuk masjid, kita lena. Lena. Nabi suruh lena. Baca hadis. Siapa dia nama? Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Berapa puluh ratus kali dah kita baca hadis tu. Abu Darda tak lena. Salman pi. Salman kata tidur. Bukan Salman kata semayang. Salman kata hampir tidur. Sat lagi ku gerak mengkik. Artinya orang yang tak tidur, semayang sampai tak lena, dia melampau. Dia melampau. Kita katakan dia sesat. Kerana dia menyanggahi sunnah. Sesat apa dia semayang? Tuan-tuan hadirin mukminin, sesat di dalam agama. Kata Ibnul Qayyim, juga guru dia Ibnu Taimiyah rahimahullah, manusia boleh sesat sama ada dia melampau dalam agama atau dia tak ambil tahu langsung. Orang yang pi sampai tak semayang apa tu, pasal tu kita tuan-tuan iqtisad. Tak semayang langsung pun sesat, yang semayang sampai tak ketahuan halak rakaat pun sesat. Sesat hulu. Pasal tu dia di antara apa? Ifrat dan tafrid. Syaitan ni bila dia main dekat manusia, dia ada dua cara. Satu, dia bagi orang tak buat langsung, tak semayang langsung. Yang ni syaitan. Semayang sampai tak berhenti-berhenti sat pun syaitan. Takkan syaitan suruh semayang? Ya, syaitan suruh semayang. Tapi suruh tidur. Tidur sekali bangkit. Tak cara ke bini. Banyak yang Abu Darda ni dia tak cara ke bini dia. Dia tak langsung ambil tahu pasal bini dia. Puasa sampai tak buka apa semua. Duk kira semayang puasa. Salman kata, wa inna li nafsika alaika haqqa, wa inna li rabbika alaika haqqa, wa inna li zawjika alaika haqqa. Tuhan ada bahagian dia, bini ada bahagian dia. Kita, ayat-ayat ini mengajar kita apa? Untuk tidak melampau, supaya kita boleh istiqamah. Itu kita semayang pada waktu dia. Kalau nak ikut tuan-tuan mungkin nak semayang lebih. Bulan puasa ni subuh mungkin nak buat lebih, maghrib mungkin nak buat lebih. Tapi itu yang pertama. Baiklah, kita sudah pun menontonnya, dan apabila kita tonton video penuh 7 minit 22 saat, kita dapat faham apakah sebenarnya yang disampaikan oleh Ustaz. Dan saya sendiri tak perlu nak ulas lanjut,
kerana kita dapat faham dengan baik daripada video itu. Okey? Jadi ini yang saya hendak sampaikan. Jadi berhati-hatilah terhadap sebahagian orang Islam, bukannya orang kafir, orang Islam guna nama dakwah sunnah, buat kerja tu, yang dia potong video tu, yang dia edit, kemudian dia ulang sesat tu, buat semua tu dalam bulan Ramadan. Tapi bila kita tengok video yang asal, ia adalah jauh berbeza. Sebab video yang pendek tu macam je dengar kan. Tapi bila tonton video penuh yang 7 minit itu, kita dapat faham apa sebenarnya yang dimasukkan oleh Ustaz. Dalam kotak description, saya ada bagi link kepada page dakwah sunnah. Bagi link ni bukan untuk ikut page tu, tapi untuk kita berhati-hati tentang page ni ya. Kedua, saya berikan video penuh. Video penuh kuliah Ustaz Muhammad Rizal Azizan, dan kemudiannya link di mana pihak Suara Sunnah, saluran YouTube Suara Sunnah telah pun memotongnya menjadi 7 minit 22 saat. 7 minit 22 saat tu tak ada apa salah pun sebab potong ikut topiknya lah, ikut subtopiknya ya. Baiklah, demikian sedikit ulasan, bukan react lah, ulasan sebenarnya ya. Saya tinggalkan para penonton sekalian dengan pemandangan take off dari KLIA pada waktu malam. Kemudian kapal terbang pusing ke kanan, dapat lihat sikit-sikit dalam suasana gelap itu Bandar Putrajaya sebelum menuju ke selatan. Ya. Ini adalah penerbangan saya ke Melbourne kira-kira sebulan yang lepas. Baiklah, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.